So yang tadi kita nak tentukan kedudukan bagi sesuatu titik di atas muka bumi permukaan ni. Yang first kali kita akan senaraikan berdasarkan longitude, sama ada utara atau selatan. Yang kedua adalah latitude. Sebab soalan ni sebenarnya soalan kertas 1 dan juga dia ada soalan kertas 2 yang 4 markah free dekat depan. Jadi kena tahulah cara macam mana nak identify. Okay, next kita try yang buat K. K dapat berapa jawapan dia? K ni sini, ni K. So dia punya longitude dia, okay, longitude dia yang ni. Okay, longitude dia adalah, latitude, okay. Longitude dia yang ni. Berapa? 64. So sini adalah 64 selatan, koma. Dan dia punya longitude dia adalah 85 barat. Okay, right, sebetul. 64 selatan, 85 barat. Okay, siapa nak cuba untuk kedudukan L? Boleh buka mic, beritahu. 78 utara, 10 timur. Okay, betul. 78 utara, 10 timur. Dan M alang-alang tu Amir? 64 selatan, 10 timur. Okey, betul. 64 selatan dan 10 timur. So ni adalah salah satu kaedah soalan ataupun kaedah jawapan untuk kertas 2 nanti. Awak nyatakan koordinat ni dia akan dapat 2 markah. Okey. Next soalan J. Okey, bagi tahu jawapan di sini. Berapa? Volunteer je. 30 utara, 15 barat. Okey, betul. Lagi? 55 selatan, 15 barat. Okey, betul lagi. Okey, dan L dengan M, Intan? 30 utara, 165 Okey, barat. betul. Barat ke timur? Timur. Timur. Sebab L kat sini. Okey, M last sekali. 55 selatan, 165 timur. Okey, betul, right. Okey, so terima kasih Intan. Okey, so sekarang ni kita dah belajar 3 benda. Yang pertama, macam mana nak identify latitude and longitude. Lepas tu cara tulis untuk kedudukan. So next yang terakhir, sebelum kita bincang soalan percubaan ke apa, kita tengok kepada tajuk berkenaan jarak. Okey, so jarak Okey. So jarak dia ada 2 tau. Jarak untuk latitude 1 dan satu lagi adalah jarak untuk longitude. Dan satu lagi adalah jarak terpendek nama dia. Okey, so dia ada formula. Antara 3 ni dia ada formula. So nanti awak pegang formula ni sahaja untuk buat kertas 2. Okey. Untuk latitude, latitude ni kan yang antara barat dengan timur kan. So contohnya kalau kita ada bentuk bumi macam ni, so kita ada jarak antaranya P kepada Q. Okey, ataupun sekejap saya lukis yang lain lah. Okey, so kita ada bumi. Kita ada khatulistiwa dan kita ada paksi tengah ni. Okey. So contohnya lah kalau kita ada satu tu titik dia dinamakan sebagai P dan satu lagi sebagai Q. Okey, bila dia nak cari jarak ni maksudnya jarak yang dilalui atas permukaan bumi. Maksudnya P kepada Q. So ini nama dia jarak latitude.
Biasanya kapal terbang lah, dia nak terbang daripada destinasi negara P kepada Q. So jarak yang kita boleh lalu kat sini, okay, dia punya formula jarak dia adalah, okay, jarak sama dengan alfa darab dengan 60, okay, cos theta. Okay, kenapa darab 60? Sebab 1 minit, okay, 1 minit untuk sudut tu bersamaan dengan 60 batu nautika. Okey, batu nautika ni sebenarnya adalah untuk unit SI SI unit untuk jarak. Batu nautika kalau awak cari dia punya nilai, satu batu nautika BN kita tulis BN bersamaan dengan 1 point, kita ingat berapa? 1.8 ke? Nak 1.852. 1.582 kilometer. Satu batu nautika bersamaan dengan 1.852 kilometer. Jadi sekarang ni bila awak nak cari jarak di antara P sampai Q, okey. So awak kena tahu beza. So alfa ni adalah beza sudut. Yang kita duk cari nilai theta beza-beza tadi kan. Sebenarnya ada guna beza tu sebab kita nak tahu beza sudut dia berapa antara jarak P dengan Q. Kemudian kita akan darab dengan 60. 60 ni memang adalah unit SI untuk kita cari jarak dia batu nautika. Dan cos ni memang formula dia cos, okay. Dan theta ni adalah sudut ataupun longitude dia. Latitude. Ni theta ni adalah sudut latitude, okay. Saya terus lompat tau, saya tak buat jalan kerja dalam buku tu sebab saya nak tunjuk yang terus. Okey, contoh. Dia ada satu bumi kat sini, okey, bumi. Kemudian ada khatulistiwa. Orang clear kan dengan suara saya ni sekarang? Cikgu ada gas. Siapa ada gas? Siapa gas? Siapa? Dah start dah. Siapa yang masuk tadi? Tak apalah. Okey. So sekarang ni ni dia punya pusat bumi. Dan ni pusat bumi. Okey, contoh saya bagi satu sini dan satu dekat sini. Okay, so sini kita panggil sebagai 50 utara. So sudut. Saya kena banyak lukis supaya awak boleh nampak kat mana yang kita tengah cari sekarang ni. Okay, so sekarang ni kalau saya minta awak bagi kedudukan bagi P, siapa boleh bagi tahu kedudukan bagi P yang setanda biru ni, apakah dia punya kedudukan? 50 utara, 30 barat. Okey, betul. 50 utara, 30 barat. Okey, dan untuk Q 50 utara juga, tapi dia adalah 45 darjah timur. Okey, so sekarang ni dibagilah satu masalah di mana ada kapal terbang, okey, kapal terbang dia nak fly daripada P ni kepada Q, okey, melalui jalan darat lah. Okey, so sekarang ni jalan udara,
So ditanya, berapakah jarak, berapakah jarak antara PQ? So sekarang ni kalau nampak jarak dia ni, dia bergerak melintang, maksudnya dia adalah ataupun latitude. Jarak yang kita nak cari ni adalah latitude. Kalau longitude yang panjang ke bawah ni, ni longitude. Kita tak nak cari latitude, kita tak nak cari longitude, kita nak cari jarak latitude. So bila nak cari jarak latitude, dia kena guna formula yang ni, iaitu theta darab 60 cos theta. Kena ingat ataupun nanti awak salin je formula. Ini adalah jarak untuk latitude. Jadi kita akan buat sama dengan alpha. Alpha apa dia alpha? Alpha adalah beza sudut. Beza sudut antara P dengan Q. So apakah sudut dia? Iaitu 30 barat dengan 45 timur. So kalau arah berbeza kena tambah. Sebab sini barat, sini timur. Ni yang guna ilmu tadi kita belajar tadi tu. Kalau arah beza dia kena tambah. Jadi yang depan ni awak kena tulis 30 darjah tambah 45 darjah. Timur dengan barat tak perlu tulis sebab ini adalah alfa, iaitu beza sudut. Beza sudut. Kemudian diterus darab dengan 60. 60 ni memang nilai dia. Nilai untuk satu minit bersamaan dengan 60 batu nautika. BN tu maksud dia batu nautika jarak dia. Kemudian dia darab dengan cos theta. Kat mana cos theta? Cos theta adalah sudut di antara longitude. Longitude ni nampak tak ni ke atas ni? Berapa sudut dia? Berapa sudut antara Q ni dengan pusat ni? Macam mana nak tahu? 135. Kenapa 135? Macam mana tahu sudut ni? Dia kena terus ambil ni je. Nampak tak dia punya ni adalah latitude 5. Bukan 45. Ni dah bagi dah. 50. 50. Sebab khatulistiwa ni kosong. Lepas tu dia bergerak ke atas sampai ke titik Q kepada latitude 50. Jadi sudut dia sini adalah 50. Ni sudut ke atas. Sudut ke arah utara. Jadi dia akan tulis sini 50 darjah. Faham tak? Faham. Jadi yang alfa tadi, alfa yang beza sudut dekat depan ni, sudut antara barat dengan timur. Sebab kita sekarang ni nak cari jarak PQ ni, jarak latitude. Jadi kita ambil barat timur dulu. Cuma yang kat belakang 50 darjah ni adalah jarak sama ada utara atau selatan. Disebabkan dia berada di selarian latitude 50 darjah utara, jadi belakang ni kita letak 50 darjah. Dia tengok sini. Dia macam bentuk 3D lah. Sudut 30/45. So akan kira. So 30 tambah 45, dia akan dapat sini 75 darjah. Lepas tu darab dengan 60 cos 50 darjah. So awak ambil je kalkulator. Tekan je kalkulator. So 75 darab 60. Ya. Lag ke? Kenapa lag? Dah. Awak seorang ke lag ke? Orang lain lag juga? So sekarang ni 75 darjah darab 60 cos 50 darjah. So dapat berapa? Seorang tekan kalkulator dapat berapa? 2892.54. 2892.54. Kita ambil 2 titik perpuluhan. Dan bundakan pada belakang tu je lah. Dan tulis unit dia. Unit dia adalah batu nautika ataupun kita shortcut jadi BN. So unit ataupun jawapan awak mesti 2 titik perpuluhan. 2 titik perpuluhan
Okey. Jadi maksudnya kalau kapal terbang tu dia nak terbang daripada P sampai Q, okey, jarak dia adalah sebanyak 2892.54 batu nautika. Kalau nak tahu berapa kilometer ni, awak kena darat dengan 1.852. So kalau 1.852 adalah 5,000 kilometer dari jarak P kepada Q. Tapi biasanya jawapan dia nak sampai batu nautika sahaja. Okey, so boleh ke faham? Boleh Okey. So yang ni adalah sekiranya dia minta jarak yang di antara latitude, maknanya dia bergerak mengufuk macam ni. So dia akan kira guna formula jarak sama dengan alpha darab 60 cos theta. Kena ingat formula ni. Ataupun salin je nantilah. Okey. So sekarang ni saya nak tunjuk contoh pula, iaitu jarak yang melibatkan longitude. Longitude lain longitude punya formula. Nak salin ke? Kalau nak salin saya kecilkan sikit ni. Tak tahu lag ke tak ni. Okey, yang pertama kita dah buat untuk latitude. Okey, yang kedua longitude. Formula untuk longitude adalah jarak sama dengan theta darab 60 sahaja. Senang kan? Theta ni adalah merujuk kepada beza jarak. Dia kalau longitude dia ada satu je beza, dia tak ada darat dengan 60 cos. Okey, macam mana kita nak tahu yang longitude tu? Contoh kita ada satu bentuk bumi, okey. Dan kita ada paksi. Dan kita ada khatulistiwa. So dia ada satu longitude kat sini. Satu P, bawah ni Q. Okay, dan dia bagi untuk yang ni adalah 40 darjah barat timur. Dan untuk P ni Q okey, sekejap saya tak cakap lagi ni. Okey. So sekarang ni, ini adalah contoh sekiranya kita nak cari jarak, okey, jarak penerbangan daripada P kepada Q. So kalau perasan P kepada Q ni dia adalah bergerak secara longitude, memanjang ke bawah. Okey. Jadi sekarang ni bila awak nak cari jarak PQ, ini adalah longitude. So dia tak sama dengan yang tadi. Yang tadi tu dia mendatar macam ni. So kalau mendatar jadi latitude. Yang ni adalah longitude. So bila nak cari longitude, dia punya formula adalah sama dengan, okay, sama dengan theta darab dengan 60 je. 60 batu nautika. So apakah nilai untuk theta dia? Theta adalah beza jarak. So ataupun beza jarak, beza jarak, beza sudut. Okay, so beza sudut dia berapa? P dengan Q. Berapa? Berapa? 67, betul. Ataupun kalau buat jalan kerja kat sini 38 darjah
campur 59 darjah dan darab dengan 60. Maka dia akan dapat sini 97 darjah darab dengan 60. So tekan kalkulator, 97 darjah darab dengan 60, dia terus dapat 5,820 batu nautika. Okay. So nampak tak kat sini perbezaan dia? Sekiranya dia minta jarak di antara latitude, awak kena guna formula alpha darab 60 cos theta. Kalau dia nak cari jarak longitude, maknanya masih berada pada longitude yang sama, maka kita akan buat theta darab 60 sahaja. Dan kedua-dua jawapan haruslah ditulis dalam unit batu nautika, iaitu unit standard bagi jarak permukaan bumi. Okey, so boleh faham tak? Boleh Ada setakat ni ada soalan tak? Dia ada sedia tak? Sedia apa? Dalam kertas exam. Tak ada. Tak ada. Dia tak bagi formula ni. So kena ingatlah yang sebab formula ni dia akan dapat markah. So alpha darab 60 cos theta ni tak ada, dia tak bagi. Dia bagi jarak-jarak yang biasa, jarak antara graf. Untuk yang bumi sebagai sfera memang dia tak bagi formula dia. Okay, alright. So sekarang ni dah settle. Yang pertama kita nak cari jarak latitude, yang kedua nak cari jarak longitude, dan yang ketiga kita nak cari jarak yang terpendek. Jarak yang terpendek ni awak kena tahu dia akan sebut jarak terpendek. Kalau selagi dia tak minta jarak terpendek, dia akan pergi kepada latitude dengan longitude. Kalau dia kata contohnya cari jarak di antara P dengan Q, so dia sebut tak pendek? Tak. Kalau dia tak sebut pendek, maksudnya kalau P dengan Q gambar rajah ni, maka dia akan jadi jarak longitude. Okey. Ataupun untuk yang ni, cari jarak P sampai Q yang ni. So ini adalah jarak latitude, automatik dia kena guna formula yang ni. Okey. Untuk jarak terpendek, nanti dia akan mention cari jarak terpendek antara P dengan Q. So formula untuk jarak terpendek adalah jarak sama dengan 180 darjah tolak dengan sudut yang pertama tolak sudut yang kedua darab dengan 60. Ini je dia punya formula untuk jarak terpendek. Okey, so saya bagi contoh. Okey, yang ni tak apa, nanti boleh tu balik. Okey. Contoh sama macam tadi juga. Dia bagi buntut bumi, kemudian dia bagi paksi. Ingat setiap kali saya lukis ni, awak kena ikut follow satu-satu macam saya lukis sekarang. Okey, and then paksi yang melintang. Lepas tu dia ada khatulistiwa. Okay, dan dia ada pusat bumi. Okay. Kemudian dia bagi satu ni, di mana dia bagi P, di mana dia bagi Q. Okay. So dia bagi sudut kat sini adalah 50 darjah. Dia bagi sini 70 darjah. Okey. Okey, so kalau tengok daripada sini, dia tanya apakah jarak terpendek. Okey, so dia mention kat sini jarak terpendek. Okey, the closest one ataupun yang paling pendek lah bagi PQ. So dia takkan guna formula walaupun dia minta dia kat sini, awak punya tu dekat sini kan. Walaupun awak nampak itu adalah latitude, yang sepatutnya kena guna alpha darab 60 cos theta. Dan ni dia tak guna yang tu sebab dia nak jarak terpendek. So bila jarak terpendek, maka awak kena guna formula
jarak sama dengan 180 darjah tolak dengan X. X tu maksudnya sudut bagi P dulu. So sudut bagi P awak kena ambil yang ni dulu. Dan pastikan sudut X tu dia kena start dari bawah ni. Maknanya daripada khatulistiwa sampai ke bawah. So berapa sudut dia? 50 darjah. Dan tolak lagi sekali dengan sudut untuk Q start daripada khatulistiwa juga. So berapa sudut dia? 70. So tolak dengan 70. So tu je, kalau nak cari jarak terpendek dia kena tolakkan sudut di antara ni sahaja. Jadi dan dia terus darat dengan satu darjah itu 60 batu nautika. So akan kira lah 180 tolak 50 tolak 70, dia akan dapat sini 60 darjah. Lepas tu 60 darjah darat dengan 60, maka dia akan dapat 3600 batu nautika. Maka jawapan ini adalah sebenarnya jarak terpendek untuk P dengan Q. Okay, so dia tak perlu nak cari sudut untuk yang menegak ke longitude, sebab jarak terpendek dia guna pakai formula ni sahaja. 180 tolak sudut P tolak sudut Q dan darat dengan 60. Dengan syarat dia mention jarak terpendek. Kalau dia tak mention jarak terpendek, awak kena guna sudut latitude. Okay, boleh ya? Okay, so sekarang ni kita pergi kepada yang ni. Tadi kita dah belajar latitude, longitude dengan kedudukan. Lepas tu ni berkenaan jarak saja. So jarak ada 3 benda. Next saya nak pergi kepada yang terakhir sebelum kita buat kertas 2. Okay, yang terakhir untuk kertas 2 adalah berkenaan laju sama dengan jarak bahagi masa. Okay. So untuk yang ni dia nak cari jarak ataupun dia nak cari masa dengan nisbah untuk cari laju. Jadi contohlah kalau ada kapal terbang kat, kapal terbang mana boleh ada. Awak naik kapal terbang. Okay, ada kapal terbang. Okay, so kapal terbang ni dia akan terbanglah satu destinasi daripada P kepada Q. So awak dah kira tadi jarak dia berapa kan? So jarak ada 3 cara nak cari. Sama ada kena guna formula theta alpha tadi ataupun cari jarak terpendek. Okey, kemudian dia akan bagi tempoh masa. Pukul berapa sampai pukul berapa. So dia ada masa. Jadi bila kita ada jarak, kita ada masa, maka laju kita boleh cari. Okey, jadi sekarang ni contohlah, let's say dia bagi contoh jarak yang dilalui adalah 8,200 batu nautika. Maknanya daripada P kepada Q, jarak dia 8,200. Kemudian dia bagi masa travel adalah 10 jam 15 minit. Okey, boleh faham ke? Saya bagi contoh, saya tak go through satu-satu tau. Okey. Boleh faham setakat ni? Faham. Okay, right. So sekarang ni dia bagi jarak 8,200 batu nautika. Pastikan unit jarak dalam batu nautika. Dan untuk masa, kalau tengok kat sini dia ada 10 jam 15 minit. Dia tak boleh ada minit tau, dia kena jam. Jadi dekat sini awak kena tahu sistem tukaran jam. Awak kena tukar jadi jam. So sekarang ni 10 ni memang 10 jam dah. Tapi point berapa? Nak tahu 15 minit ni awak kena bahagi dengan 60 minit. So kalau bahagi 15 bahagi 60, dia akan dapat berapa? 15 bahagi 60? 0.25. Okey, betul. 0.25. Maksud dia masa yang dia travel adalah 10.25 jam. Faham tak? Pastikan bila awak nak dapatkan masa, unit dia mesti dalam jam. Jadi awak kena tukar 15 belakang tu. Kalau dibagi 10.25 dah cantik, tak apalah. Okey, so sekarang ni dah settle. Unit jarak mesti batu nautika, masa mestilah jam. Jadi bila kita nak cari laju, so laju adalah jarak bahagi masa, maka jarak dia adalah
8,200 batu nautika bahagi dengan 10.25. Jadi awak tekan kalkulator 8,200 bagi 10.25. Dia akan dapat 800. Betul? Betul. Okey. So sekarang ni untuk laju kapal terbang, laju kapal terbang dia bukan 800 km per hour macam kat dalam dashboard kereta tu, tak. Untuk kapal terbang dia punya unit kelajuan adalah knot ataupun KNOT. So kena tulis unit dia adalah KNOT. Untuk unit bagi ni KNOT, unit laju kapal terbang. Okay, so yang 8,200 tadi batu nautika 10.25 jam. Jadi dia akan dapatlah kelajuan 800 knot. Okay. Okay, so satu lagi saya nak bagi satu satu formula. Bukan formula, dia macam cara nak senang ingat. Okay, awak buat satu segitiga. Formula untuk laju. Okay, laju sama dengan jarak bahagi masa kan. So ini laju L, J jarak bahagi masa M. Okay. Ini formula di mana jarak mesti dalam batu nautika, masa dalam jam dan laju dalam knot. KNOT. Sekiranya awak nak cari laju bersamaan dengan J bahagi dengan M. Okey. Laju sama J bahagi M. Tu cara nak ingat lah. So kalau dia nak cari masa kat sini tau. Nak cari masa, maka masa sama dengan J bahagi L. Tu cara nak ingat yang kedua. Okay, yang ni pertama, yang ni kedua. Dan yang ketiga, kalau dia nak cari jarak, maka L darab dengan M. Kalau nak cari jarak, L darab M. Jadi ini formula sekiranya kalau awak nak buat soalan kertas 2 nanti, dia nak cari laju, formula dia jarak bahagi masa. Tengok sini, laju sama dengan jarak bahagi masa. Nak cari jarak, laju darab masa. Kalau nak cari masa, jarak bahagi laju. Okay? So kita boleh buatlah nanti. Awak kena tahu nak cari jarak, masa tu dia akan bagi. Cuma unit masa tu pastikan awak tukar kepada jam.